So, malam ni, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join kelas malam ni. So bawah fungsi kuadratik ni, ini adalah subtopik yang ketiga, iaitu jenis-jenis punca. Kita tahu punca, awak dah belajar dah kuadratik. Kuadratik kalau bentuk am adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Lepas tu awak tahu untuk selesaikan persamaan kuadratik ni, betul tak? Untuk selesaikan persamaan kuadratik ni, you ada 3 cara. Yang pertama adalah you gunakan kaedah pemfaktoran, faktor. Yang kedua, awak boleh guna kaedah formula, rumus, betul tak? Dan yang ketiga, awak boleh guna PKD, penyempurnaan kuasa 2. Ini adalah untuk apa? Untuk menyelesaikan atau nak mencari punca. So, paling famous adalah awak suka guna faktor ni. Faktor ni awak ambil daripada mana? Dan awak menggunakan calculator. Tetapi sebenarnya the best lah, cara paling bagus adalah menggunakan formula. Ini adalah cara paling selamat. Cara paling selamat untuk awak menyelesaikan persamaan kuadratik sebab kaedah menggunakan formula iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC punca kuasa bahagi 2A ini adalah formula yang sesuai untuk apa jenis soalan sekalipun. So the best lah, cara untuk menyelesaikan persamaan kuadratik adalah formula. Okay. Selepas itu, bila awak dah belajar tu, awak belajar pula membentuk persamaan kuadratik baharu dari punca baru dengan menggunakan maklumat punca lama. Apa yang awak belajar? Awak belajar hasil tambah punca, hasil darab punca, iaitu alfa tambah beta, alfa darab beta. Betul tak? So, malam ni cikgu nak memperkenalkan punca-punca yang hasil tambah beta, which is punca pertama, punca yang kedua yang dapat daripada penyelesaian persamaan kuadratik tu. Sebab apa? Jenis-jenis punca ni, dia ada nama dia. Dia ada kategori dia. So kita lihat di sini. Kita buat penerokaan sedikit. Ni awak tahu ini adalah persamaan kuadratik. So kaedah penyelesaian ini adalah menggunakan kaedah pemfaktoran. So ini merupakan penyelesaian dia lah. Dan awak dapat ini adalah punca pertama, manakala di sebelahnya adalah punca yang kedua. Betul tak? So kalau dalam kalkulator awak, kalau awak guna kalkulator, dia akan keluar X1. Yang ni pula dia akan tulis X2. Setuju tak? Setuju. So apa nama dua punca ni? Namanya adalah dua punca nyata dan juga berbeza. Sebab apa? Nyata, wujud dan juga ia berbeza. Sebab yang pertama adalah X sama dengan 1, punca yang kedua adalah X sama dengan 3. So ini adalah saya perkenalkan jenis punca yang pertama. Di yang kategori pertama iaitu dua punca nyata dan berbeza. Itu maksud dia. So, kalau kita lihat persamaan kuadratik yang kedua, PK yang kedua, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. So, kaedah penyelesaiannya juga menggunakan kaedah pemfaktoran. Dan step seterusnya penyelesaian dia. Dan awak lihat bahagian jawapan. So, awak lihat punca pertama dan punca yang kedua berkongsi nilai yang sama. Iaitu punca pertama juga X sama dengan 3. Punca kedua juga X sama dengan 3. Maka jenis yang kedua ini kita panggil atau kita sebut sebagai dua punca nyata dan sama. Kenapa dan sama? Kerana
punca pertama dan punca kedua berkongsi nilai yang sama. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kita tengok bentuk yang ketiga. Adakah ini kita sebut sebagai persamaan kuadratik? Ya atau tidak? X kuasa 2 tambah 16 sama dengan kosong. Adakah kita sebut dia sebagai persamaan kuadratik? Ya. Ya. Sebab apa? Kenapa Ada kita A. Okey, sebab dia masih ada kuasa tertinggi ni. Kuasa tertinggi dia masih lagi, ini adalah kuasa tertingginya adalah 2. Kuasa tertingginya adalah 2. So, maka kita masih lagi panggil dia persamaan kuadratik. Okey. Bila kita selesaikan, awak boleh lihat kalau awak tekan kalkulator pun, kalkulator akan keluarkan perkataan maths error. Kenapa maths error? Sebab mana boleh kita selesaikan set negatif. Betul tak? Punca kuasa negatif ni boleh ke dalam kalkulator you? Tak Boleh boleh buat jawapan? Tak boleh. Tak boleh, maths error kan? So memang sebab tak boleh, sebab apa? Sebab kalkulator tak boleh baca set negatif ataupun punca kuasa negatif 16. So kalkulator memang keluar maths error. Semua kalkulator keluar maths error, betul? Boleh cuba kat kalkulator masing-masing? Betul tak? Betul? Setuju? Betul. Okey, so kita namakan jenis punca ini adalah tiada punca nyata. Kalau awak masukkan dalam kalkulator awak, okey jom kita cuba kejap boleh tak? Kejap Boleh. Okey. Cikgu nak awak cuba kejap. Awak keluar kalkulator dengan awak ke? Okey, X kuasa 2 tambah 16 sama dengan kosong. Okey, kita tekan kalkulator yang mod tu. Okey, A awak sama dengan berapa? 1. B awak tak ada, kosong. C awak adalah 16. Okey, tolong tekan sekejap kalkulator. Dapat apa? 4A aku. Dapat apa? 4. 4I. Dapat I. Siapa pakai kelas WIS? Kalau orang pakai kelas WIS, dia dapat I. I berapa? 4 aku. I? 4. 4I. Yes. So dia buat X 4I. Macam ni ke? Lepas tu satu lagi X negatif 4I ke? Benar aku. Benar? Betul. Betul. Benar. Okey. Jawapan ini kalau awak guna kalkulator kelas WIS. Setuju dengan saya? Setuju. Setuju. Okey. Siapa yang pakai 570 FX, 570 MS ataupun dia pakai kalkulator FX, betul lah. 570 EX kalau jenis Casio lah. Okey. Kalau dia pakai dua model ni, dia tak akan dapat ni jawapan I ni. Setuju tak? Siapa pakai dua kalkulator ni? Ada keluar tak part I? Ada aku. Ada? Oh ada? Oh yang Ada EX ni, cikgu. EX ni ada? Yang kalau yang MS keluar tak? Ada cikgu, ada. Ada juga? Ada juga. Ada keluar? Bukankah dia keluar macam ni ke? Kalau dekat kalkulator awak, kalau dekat skrin tu, kalau atas ni dia keluar R to I. Ada tak perkataan R to I? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada? So Tak ada. tak ada. Okey. Actually kalau dia keluar macam ni, kita panggil sebagai real to imaginary. Kejap. Cikgu buka kalkulator cikgu. Sekejap. Tiba-tiba cikgu confused. Wait. Mana kalkulator saya? Kelas WIS memang dapat. Sekejap 1, 2, 3. Equation
Degree 2, A1, B0, C16. Oh, ya, keluar Okay, so good. Kalau keluar bagus. So awak rasa-rasa macam mana boleh dapat I ni? Mana awak dapat I ni? Saya nak tanya awak, sebelum ni awak pernah kira tak keluar I kat pemfakturan? Tak. Tak Malam ni kali pertama ke? Ya. Ya, Dek, cikgu nak tanya, nak bagi tahu. Awak jangan terkejut. Betul ke jawapan 4I negatif 4I ni? Betul ke? Jawapan dia betul. Kita panggil ia sebagai ni I ni, nama dia adalah ni take note malam ni semua orang kena tahu. Nombor hayalan. Nombor hayalan. Hayalan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia panggil imaginary number. Apa maksud nombor hayalan ni? Apa maksud imaginary number ni? Maksud dia adalah set negatif 1. Ataupun kalau awak buat macam ni pun tak apa. Set negatif 1 sama dengan I. I dia macam ada echo sikit kan? Betul tak? Betul. Awak ingat set negatif 1. Cikgu, macam mana nak selesaikan secara manual kalau X tambah 2 ni? Kita tengok Cikgu buat kat sebelah ni. X kuasa 2 sama tambah 16 sama dengan 0. Betul tak? Tadi awak guna kan? So, X kuasa 2 sama dengan negatif 16. So, X sama dengan awak buat punca kuasa negatif 16. Bila sampai sini, you tekan calculator, you dapat maths error. Tapi kenapa bila you buat kaedah pemfakturan, you dapat 4I negatif? Saya tunjuk kat awak. So, X sama dengan awak pisahkan set 16 darab dengan punca kuasa negatif 1. Awak pisahkan. Boleh pisahkan kan? So kita pisahkan. So, awak tahu dah punca kuasa 16 adalah positif 4, negatif 4. Dan manakala ni punca kuasa negatif 1 ni pula bersamaan dengan I. Maka jawapan awak adalah X sama dengan 4I dan X sama dengan negatif 4I. Faham? Boleh? Boleh. So, tapi adakah dua nombor ini adakah ia nyata? So, dia tidak nyata. Dia adalah secara hayalan semata-mata. Maka kita sebutlah dia adalah tiada puncanya nyata. Kalau awak kata kat saya, cikgu ada je tu 4I dengan negatif 4I. Sedangkan ia hanyalah nombor hayalan. Bukannya puncanya nyata. Sebab itulah kategori yang nombor hayalan ni kita kategorikan sebagai tiada punca. Faham? Boleh? Boleh. Lepas tu dia tanda perkataan nyata. Nyata ni apa? Maksudnya nyata ni wujud. Awak kira nampak nombor integer tu. Tu maksud dia. Okey? Faham? Sebab tu saya kata Maths ni dia special sangat. Sebab awak boleh kira. Nombor tak wujud pun awak boleh wujudkan dia. Tapi dengan cara yang betul lah. Okey? Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Ada ke maksud untuk setiap jenis-jenis punca ni? Ada maksud dia. Okey. Malam ni cikgu nak memperkenalkan setiap jenis-jenis punca tu dia ada formula dia yang kita sebut sebagai pembeza layan atau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai discriminant. Okey, pembeza layan. Okey, pembeza layan dia sebenarnya diambil daripada formula
penyelesaian kuadratik tapi dia hanya ambil bahagian dalam ni saja. Bahagian ini sahaja. B kuasa 2 tolak 4AC. Dia ambil ni sahaja. Awak dah biasa nampak ni kan? Tapi dia tak ambil sepenuhnya. Dia hanya ambil bahagian B kuasa 2 tolak 4AC. Dalam square root tu. Square root pun dia tak ambil. Dia hanya ambil B kuasa 2 tolak 4AC. Okey. Membawa maksud apa? Okey. Jika jenis punca itu merupakan dua punca nyata dan berbeza, maka pembeza layan dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Kenapa awak nak kena ingat lebih besar? Sebab awak ingat dia berbeza banyak, lebih daripada satu, iaitu dua punca yang berbeza. So, formulanya adalah lebih besar daripada kosong. Jika dua punca nyata dan sama adalah sama dengan kosong. Dan kalau tiada punca kecil daripada kosong. Okey, adakah nombor ataupun formula-formula ini diberi dalam senarai rumus? So, jawapannya tidak. So, bermaksud anda perlu menghafalnya. Perlu hafal lah. Okey, awak ni perlukan sedikit hafalan lah. Okay, awak kena hafal. Tapi actually kalau awak dah selalu buat tak ada masalah. Okay, so dua punca nyata berbeza, B kuasa 2 tolak 4AC more than 0. Dua punca nyata dan sama, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Faham anak? Boleh? Boleh. Okay. Boleh tak? Boleh. Boleh Boleh. go. Okay, boleh. go. Alright, okay. Okay, kenapa cikgu tambah nota-nota lagi kat bawah tu? Okay, actually, dua punca nyata berbeza ni, dia ada cara maksudnya yang tersendiri yang boleh dia sebut. Selain dua punca nyata berbeza, dia ada perkataan-perkataan lain, ayat-ayat lain yang membawa penggunaan pembeza layan yang sama. Okay, iaitu memotong atau menyilang pada dua titik di paksi X. Sebagai contoh dalam gambar rajah macam ni. Dia boleh bagi ayat macam ni, dia boleh bagi ayat macam ni ataupun dia bagi gambar rajah. So, tiga-tiga condition ini membawa kepada penggunaan formula yang sama. Faham? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Manakala dua punca nyata dan sama pula, penggunaan formula ini pula, selain daripada ayat ini, kondisi yang seterusnya adalah menyilang pada satu titik di paksi X atau gambar rajah ni awak boleh nampak ni curve lengkungan dan dia silang hanya pada satu titik. Okay, dan yang terakhir, jika B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong adalah membawa kepada condition tiada punca nyata. Selain itu, dia boleh sebut tidak menyilang pada paksi X atau gambar rajahnya terapung sebegini rupa. Okay, boleh tak? Boleh anak? Boleh. Boleh. Okay, sekejap. Saya screenshot sekejap. Saya terus paste dekat awak punya group. Nanti senang awak nak tengok. Kejap. Sina. Okey, settle. Okey, boleh saya teruskan? Boleh? Boleh. Okey, so kita tengok soalan pertama dahulu. Okey. Masih lagi dalam tajuk subtopik yang sama. Okey, tentukan jenis punca. Okey. Awak tahu ada berapa jenis punca? Ada berapa? Ada berapa jenis punca tadi cikgu perkenalkan? 3. Tiga go. Okey, ada 3. So awak boleh buat nota lah. Kalau awak boleh buat nota kan. Jenis-jenis punca. Okey. Jenis-jenis punca. So, you ada yang pertama, dua punca nyata dan berbeza. So, formula dia apa tadi?
B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Nota yang kedua awak adalah apa dia? Yang kedua, dua punca nyata dan sama. Formula dia pula adalah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dan punca yang ketiga adalah tiada punca nyata. Okey. Formulanya adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okey. Tapi kan malam ni cikgu nak share satu lagi. Ada buku teks dengan awak tak? Ada cikgu. Ada. Ada. So kalau ada buku teks, cikgu nak awak buka buku teks awak sekejap. Muka surat 45. So, ada buka muka surat 45. So, siapa tak ada, tak bawa balik ke, tertinggal kat asrama ke, ataupun tak pergi ambil lagi ke, boleh pergi ambil. Tengok muka surat 45. Okey, kenapa cikgu nak share pasal muka surat 45? Okey, yang pertama cikgu ajar. Betul tak? Yang kedua pun sama, awak boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 45 dalam box warna biru. Yang ketiga pun cikgu share dengan awak. Okey. Tapi, ni yang cikgu kata tadi ni, nombor hayalan ni ada je dalam buku teks. Awak je tak perasan. Okey. So, malam ni cikgu nak share satu lagi. Pembeza layan ni dia ada jenis satu lagi lah. Dia ada kat mana ni? Tips pintar. Apabila pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dan sama kosong, persamaan tersebut mempunyai punca nyata. So dia tak kata punca nyata tu, dia tak kata dia berbeza ke, dia sama ke, tiada ke, dia tak mention. Soalan ni pernah masuk bila cikgu tak ingat. Lepas tu, so dia pun termiss lah. So, kalau awak baca soalan, conditionnya tidak dinyatakan pun. Punca tu sama ke, berbeza ke, tak ada ke, dia hanya mention apa? Punca nyata. Maka, awak akan memilih formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dan sama dengan kosong. Faham anak? Boleh? Boleh. Okey, so cikgu tambah satu lagi dekat sini. Yang keempat kita turun ke bawah macam ni, boleh tak? So yang keempat, kalau dia mention hanya mempunyai puncanya nyata, maka awak memilih formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dan ada tanda sama. Okey, kejap. Kita screenshot, kita letak dalam grup siap-siap. Ni awak ingatlah. Sebab apa cikgu letak dalam grup awak siap-siap? Cikgu nak bagi tahu yang ni adalah formula yang perlu awak ingat. Okey. Kita sambung. Okey. Sekarang soalan ni minta awak tentukan jenis punca. Okey, awak diberi persamaan kuadratik. Macam mana? Macam mana nak settle? So, kita ada berapa jenis? Kita ada 4 jenis. Yang pertama ke? Ni adakah yang pertama? Adakah yang kedua? Adakah jenis yang ketiga? Atau jenis yang keempat? Jenis yang mana? Macam mana kita nak cam? Macam mana kita nak tahu? Okay. So, bila dia soalan itu minta you identify jenis punca, senang sahaja. Step pertama, you salin balik persamaan kuadratik you double check adakah ia persamaan kuadratik sempurna. Macam mana nak tahu dia sempurna ke tidak? Pastikan dia sama dengan kosong. So, once dia dah sama kosong, second step you identify the value of A. A awak sama dengan berapa?
A awak sama dengan Satu. 1. Okey, B awak sama dengan berapa? Negatif 3. Negatif 3. 3. Okey, C awak Negatif 10. negatif 10. Okey, itu second step. Third step awak adalah senang je. Awak ambil formula pembeza layan iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Lepas tu awak gantikan nilai tersebut. So B awak sama dengan berapa tadi? Negatif 3. Maka negatif 3 kuasa 2 tolak 4, A awak 1, C awak adalah negatif 10. Lepas tu awak selesaikan tekan kalkulator. Negatif 3 kuasa 2, 9 tolak negatif 4. Okey, lepas tu darab pula negatif 10 jadi positif 40. Maka jawapan you adalah 49. Maka 49 ini betul tak kalau cikgu kata dia lebih besar daripada kosong? Betul? Betul. Okey. Maka jenis punca persamaan kuadratik ini adalah apa? Dua punca nyata dan berbeza. Macam tu je lah, senang je. Awak identify A, B, C, you ganti masuk dalam pembeza layan, then you dapat jawapan akhir, you double check. Is it the answer is more than 0 or equal with 0 or less than 0? Kalau dia equal with 0, maknanya dia adalah dua punca nyata dan sama. Kalau dia dapat jawapan less than 0 which is negative value, dia adalah tiada puncanya nyata. Simple. Senang je. Okay? Boleh? Boleh cikgu proceed? Boleh? Boleh. Okey. Inilah tadi. Persamaan ini mempunyai dua punca nyata dan berbeza macam cikgu buat tadi lah. Okey. Seterusnya. Alright. Penyelesaian contoh yang kedua. Soalan dia kata cari julat nilai P. Okey. Awak dia suruh cari julat nilai P. Dek, buat take note sikit. Kalau awak dengar je perkataan julat, jawapan awak mesti dalam bentuk ketaksamaan. So apa maksud tu? Apa maksud dia? Maksudnya jawapan awak mungkin lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama, lebih kecil dan sama. So kalau you dapat jawapan lain daripada tu, you salah lah. Tak ada lebih kecil lah, lebih besar. You salah. Faham dek? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Lepas tu, dia bagi P tambah 2 ni apa ni? Ni siapa ni yang dia bagi ni? Inilah awak punya persamaan kuadratik. Okey, lepas tu dia bagi lagi mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Okey, yang cikgu highlight warna hijau ni, ting, inilah awak punya starting dia. Saya akan menggunakan formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong kerana soalan ini menyatakan condition tersebut. Tetapi you boleh ke terus ganti? Tidak, you kena pastikan persamaan kuadratik awak dalam keadaan sempurna. Bila sempurna bermaksud dia mesti sama dengan kosong. So, oleh yang demikian, you ambil equation you, P plus 2X square. Faik ada tak Faik? Faik ada? Alhamdulillah adik ku. Alhamdulillah ada. Okey, Umay ada ke? Ada go. Ada. Tolak 3 tambah P sama dengan kosong. Okey. So, sekarang dah settle sama dengan kosong? Dah kan? Okey, kita check boleh selesaikan tak? Rasa macam tak boleh selesaikan dah ni. Betul tak? Okey, bila tak boleh selesaikan, you terus identify AU. A awak sama dengan berapa? A awak sama?
P tambah 2. Bagus. Ni A awak. Okey, B awak. B awak. Negatif 2P. Negatif 2P. Good. Manakala C awak. Negatif 3 tambah P. Alright, good. Negatif 3 tambah P. Bagus. Okey, seterusnya barulah you ambil formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Kenapa kita pilih tu? Sebab soalan mention 2 punca nyata dan berbeza. Sebab itulah kita ambil pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Tu kita ganti je lah. Negatif P kuasa 2 tolak 4. A awak P tambah 2. C awak boleh je cikgu tulis P tolak 3 kan? Lebih besar daripada kosong. Sebab sama je ni. Ni P tolak 3 pun boleh. Kan? Okey. Selepas itu, jom kita tengok nak selesaikan. Negatif 2P kuasa 2, 4P kuasa 2. Okey. Adakah yang ni, negatif 4 ni masuk dalam ni? Siapa buat tu, cikgu sekeh kepala. Tak boleh. So, you kena settle dulu kuadratik you kat sini. So, bila you settle kuadratik, tolak 4 in bracket P square tambah 2P tolak 3P tolak 6 tutup bracket more than 0. So, 4P kuasa 2 tolak 4 in bracket settle dalam bracket P kuasa 2 tolak P tolak 6 more than 0. So, barulah lepas tu 4P kuasa 2 barulah darab masuk ke dalam satu persatu. So, you akan dapat negatif 4P kuasa 2 tambah 4P tambah 4 darab 6, 24 more than 0. Okay. So, ni boleh set cancel out habis. So, tinggal siapa? 4P more than negatif 24. So, P negatif 24 over 4. Maka P adalah lebih besar daripada negatif 6. Ni saya tunjuk satu-satulah. Actually you tak tunjuk satu. Kalau you dah boleh skip-skip you nampak okey lah. Tapi ni cikgu buat calculation step by step. Okey, macam mana? Faham? Faham tak? Faham. Boleh kan? Cikgu rasa okey sebab dia sangat orang kata apa boleh lah kan? Direct. Yang penting dek, soalan ni sebenarnya awak menghafal formula tersebut. Kalau you tak hafal, memang you akan rasa susah. Setuju tak cikgu cakap? Setuju tak? Setuju. Setuju. Okay, so moral of the story, kena hafal lah. Okay, settle jenis punca. Jenis punca settle, awak boleh buat soalan buku teks awak. Kalau pergi kepada soalan buku teks tu macam-macam soalan. Awak boleh buka lah. Awak boleh tengok balik contoh-contoh ni. Contoh 6 ni awak boleh tengok. Pasal awak boleh cuba jawab. Macam-macam soalan diberikan kepada anda. Okay, kat sini pun macam-macam. Okay, I love this question. Jom kita jawab soalan ni kejap, boleh? Soalan C. Nak? Boleh. Boleh. Okay, sekejap. Cikgu screenshot sekejap. Kejap. Okay. Kita tengok sekejap. Okay, jom. Diberi persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah px, tambah 4x tambah 13 sama dengan negatif m dalam kurungan 2 tolak x. Dengan m adalah pemalar, tidak mempunyai punca nyata. Okey, apa maksud tidak mempunyai punca nyata? Kita akan guna formula yang mana? Kita guna formula yang mana? Anyone? Siapa-siapa? Yang
3. Okey, apa dia? Sebut. Apa dia? B kuasa 2 tolak B 4 AC kuasa 2 lebih tolak kurang 4 AC kosong. lebih. Okey, B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Okey, good. Okey, lepas tu awak nampak dah. Dia kata julat. So, bila julat jawapan awak mesti lebih besar, lebih kecil ke? Betul tak? Okey, so dia bagi tak persamaan kuadratik? Ada. Cikgu nak tanya, persamaan kuadratik dia sempurna ke tidak? Sempurna ke tidak? Sempurna ke tidak tu? Tak. Bila belum, kena selesaikan dulu. So, X kuasa 2 tambah 4X tambah 13 sama dengan M darab 2 tolak X. Okey, yang ni kita kembangkan dahulu sebelum pindah. So, X kuasa 2 tambah 4X tambah 13 kembang 2M tolak MX. So, baru pindah. Pindah 4X tambah MX. Cikgu letak X sama dengan X. Boleh? So, tambah 13 tolak 2M sama dengan kosong. Sebab apa? Senang. Okey, kalau awak tengok ni, nampak tak geng ni? X dengan X sama kan? So, kita boleh faktorkan. Maka kita boleh tulis macam mana? X kuasa 2, M tambah 4, letak X dekat luar. Nanti senang sikit awak nak cam. 13 tolak 2M sama dengan kosong. So, faham tak cikgu buat macam mana M tambah 4 tu? Cikgu guna apa? Cikgu buat apa? Cikgu faktorkan X keluar. Cikgu faktorkan X. Nampak? Sebab kalau you darab masuk balik ke dalam, you akan dapat balik yang atas. Okey, boleh jelas So, memudahkan you identify AU sama dengan 1, BU sama dengan M tambah 4. C awak adalah 13 tolak 2M. Okey, lepas tu barulah you masuk dalam formula. So, M tambah 4 kuasa 2 tolak 4. A awak 1, C awak 13 tolak 2M. Lebih kecil daripada kosong. Okey. Ni apa maksud dia ni? Kalau dalam bracket ada kuasa 2 ni. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Darab 2 kali. Kena ada bracket 2 kali. So, bermaksud awak kena expand. Setuju dengan saya? Setuju anakku? Setuju. Setuju. Bagus. Korang ni setuju je apa-apa kan? Sekejap Okay. So, daripada tu, kalau you kembangkan, cikgu tulis dululah. M tambah 4. M tambah 4. Tolak. Negatif 4 darab 1. Negatif 4 lah. Negatif 4 darab 13 dapat berapa? Negatif 52, betul? Positif Betul. 8M. Lebih kecil daripada kosong. Oh, tapi ni tak settle lagi. Ni M tambah 2. Ni tambah 4M. Lepas tu bawah pula. 4M tambah 16 tolak 52 tambah 8M. Lebih kecil daripada kosong. So, M kuasa 2. Check. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, number 16M. Setuju, Dek? Lepas tu 16 tolak 52. So, you get negatif 36 lebih kecil daripada kosong. Alamak. So, macam mana nak settle ni? Kalau dalam bentuk macam ni? Macam mana nak settle kalau dalam bentuk macam ni, Dek? Kena buat apa? Kena buat apa? Ingat cikgu ajar ketaksamaan kuadratik? Ni kan bentuk ketaksamaan kuadratik ni. Ni adalah ketaksamaan
kuadratik. Awak nampak tak? Dia mula menggabungkan subtopik itu. So ketaksamaan kuadratik, cikgu ajar apa? Kaedah graf. Betul tak? Yang telinga dengan dagu tu. Ingat lagi tak? Ha? Eko? ingat. Ingat. Betul ke ingat ni? Betul ke? Oi. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, kalau faktorkan ni dapat apa ni? M apa ni? M darab apa? M yang pertama apa? 2 2 dengan negatif 18. negatif 18. Bagus. So kat sini akan jadi tolak 2 tambah 8 18. Lepas tu kita buat apa? Buat graf. Betul tak? So negatif 18 kat sini, 2 kat sebelah kanan. So kalau lebih kecil ni dagu ke telinga? Dagu ke telinga kalau lebih kecil? Dagu. Dagu. Okey, so kita lorek dagu. So jawapan you all jadi macam mana? X ke M? Oh sorry, kat sini adalah M sebab kita buat M. So apa? M buat turun 2, buat turun negatif 18. Setuju tak? Setuju tak? Lepas tu simbol sentiasa ke kiri. Ingat simbol sentiasa ke kiri. So this is your answer. Faham anakku? So kat sini apa yang cikgu nak tunjukkan dekat awak? Kenapa saya nak tunjuk sangat soalan ni? Walaupun you belajar ni punca nyata, sebelum ni jawapan you single ketaksamaan directly, you tak payah buat graf. Tapi tiba-tiba dalam exam awak dapat soalan macam ni, awak jangan gelabah. Sedangkan ketaksamaan kuadratik ni adalah subtopik sebelum yang you belajar. So boleh tak dia gabung? Masih boleh sebab dia masih dalam satu topik yang sama. So dia boleh menggunakan previous knowledge you dalam subtopik yang sama, subtopik sebelum ini tapi dalam topik yang sama penyelesaiannya. So macam mana awak cikgu, macam mana saya nak dapat idea? You kena cam lah. Kat mana you mula buat pengecaman? Pengecaman berlaku di sini. You ada kuadratik. Okay, this is your quadratic. And then tetapi ada simbol ketaksamaan. Maka dia adalah ketaksamaan kuadratik. Bila ketaksamaan kuadratik, maka you kena factorize, you dapatkan punca, you masukkan dalam graf, you kena lorek either telinga atau dagu, then you write down the final answer correctly. Okay, faham? Faham anak? Faham. Boleh tak? So jangan terkejut tau kalau awak dapat soalan macam ni. Jangan terkejut. Awak jangan rasa macam soalannya adalah seperti contoh yang cikgu bagi sebelum ini. So awak jangan terkejut macam tu. Okay? Sebab soalan awak boleh diberi dalam keadaan yang kita buat tadi. Okay? Boleh tak? Boleh Boleh? Boleh cikgu. You okay lah ni? Bertabahlah. Okay, so sekarang saya teruskan kepada subtopik seterusnya pada malam ini, boleh? Okay, actually apa yang saya tunjuk kejap lagi ni, awak dah belajar dalam matematik moden. Saya tanya sikit boleh tak dalam matematik moden? Pasal matematik moden, boleh? Awak dah belajar ke fungsi kuadratik, awak dah belajar persamaan kuadratik dah? Dalam matematik moden? Dah? Dah. So awak dah belajar kan perubahan vertex apa semua, awak dah belajar belum? Dah belajar belum? Kesan perubahan nilai A, B, C. Ada kan? Ada kan? Ke tak ada? Saya tak pasti dalam mat moden. Ada ke tak ada? Lupa? Tak perasan?
Okey, tak apalah, saya sentuh sedikit. Sebelum ni kalau awak tak ingat ke apa, so saya bantu awak ingat kembali. Okey. So awak tahu tadi cikgu dah kata persamaan atau bentuk bagi persamaan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Pergi mana-mana pun inilah persamaan kuadratik. Okey. Sekarang malam ni seterusnya cikgu nak menunjukkan kepada anda kesan perubahan bagi jika berlaku perubahan dekat nilai A, apa berlaku dekat graf, sebab bila sebut kuadratik ni, fungsi kuadratik ni, dia akan menghasilkan graf. So awak dah belajar dalam math moden, kalau A awak positif more than 0, so graf awak adalah lengkung senyum. Betul tak? So jika A awak adalah kecil daripada kosong, maka graf awak akan jadi masam. Okey, awak dah belajar. So A awak, apa berlaku dekat graf awak jika A awak berubah? Apa berlaku graf awak jika B berubah? Dan apa berlaku dekat graf awak jika C yang berubah? So kita nak tengok perubahan kepada bentuk graf jika berlaku perubahan pada nilai A, B dan juga C. Okay, jom, let's go. Okay. Sebelum itu saya nak memperkenalkan kepada anda. Apa itu vertex? So lepas ni bila cikgu sebut vertex, awak tak pening dah. So sekejap lagi maknanya lepas subtopik ni awak akan dengar banyak kali cikgu sebut vertex. So cikgu tak nak awak tanya cikgu lagi. Cikgu vertex tu apa? Vertex tu apa? Okey. Vertex ni mewakili dua titik pusingan ataupun kalau bahasa Inggeris kita panggil turning point. Okey. Titik pusingan awak simpan dalam minda awak, titik pusingan ataupun turning point. Turning point titik pusingan apa? Kat mana berlakunya perubahan lengkungan graf tersebut. Okay. So, vertex. Vertex ni dia terbahagi kepada dua. Titik minimum, titik maksimum. Okay. So, daripada ni kita panggil apa ni? Kalau ada fx kat depan. So dia dah nama dia adalah fungsi kuadratik. Okay. So jika graf awak adalah senyum di mana A awak lebih besar daripada kosong, maka titik terendah pada lengkung itu adalah di sini. Maka saya perkenalkan nama bagi titik terendah adalah titik minimum. Ataupun kita boleh sebut sebagai vertex point ataupun titik vertex. Clear? Okey. Jika nilai A awak lebih kecil daripada kosong, so lengkung awak ni dalam keadaan masam, maka dia akan mempunyai titik tertinggi pada lengkung yang kita sebut sebagai titik maksimum, juga vertex point. Faham? So, bila orang tanya awak vertex point tu apa ataupun titik vertex tu apa, awak tahu, oh jika graf awak adalah dalam keadaan A positif, ia mempunyai titik minimum. Jika graf awak adalah A negatif, ia mempunyai titik maksimum. So orang tanya apa vertex? Either minimum point or maximum point. Clear? Faham? Faham. Okay, ni cikgu explain sedikit lah dulu. Nanti banyak lagi kita nak cerita pasal minimum maximum point. Okay, kita pergi lagi. Ni yang kita nak tengok. Kesan perubahan. Okay, notes ni nanti saya bagi. Saya dah bagi kot notes ni. Ada dah kot dalam ni awak kan. Okay. Kesan perubahan nilai. Okay, kita tengok nilai A dahulu. Okay, sekarang ini adalah apabila A lebih besar daripada kosong, maknanya graf awak dalam condition senyum. Okay. Jika nilai A awak semakin besar, contoh cikgu bagi
X kuasa 2, kita bagi macam ni. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 5. Lepas tu yang kedua, Fx sama dengan 2X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 5. Yang ketiga, Fx sama dengan 4X kuasa 2 tambah 2X tambah 5. Yang lain tak berubah. Yang berubah hanya nilai A. So daripada 1 ke 2, 2 ke 4. Apa berlaku jika A semakin besar? Kelebaran graf awak makin berkurang. Nampak tak? Dia makin kurus. Maknanya nilai A awak, so maknanya graf yang paling luar ni siapa? Paling luar ni siapa? Untuk persamaan pertama. Graf paling luar ni persamaan pertama. Graf kedua persamaan kedua. Graf ketiga persamaan ketiga. Sebab apa? Makin besar nilai A, makin kurus dia. Dia terbalik. Makin kurus. Tapi yang lain tidak akan berubah. Cuma dia kuncup je. Dia makin menguncup. Faham? Boleh? Boleh anak? Boleh. Okey. Seterusnya, masih lagi A lebih besar daripada kosong. Sekarang kita tengok kes kedua. Jika B berubah. Okey. Jika B berubah, kelebaran graf tak akan usik pintasan pun dia tak akan usik. Pintasan Y pun dia tak akan usik. So, apa yang dia usik? Kiri kanan graf. Graf tu akan terenjak ke kanan atau terenjak ke kiri. Faham anak? Boleh tak? Boleh? Okey. Jika B awak sama dengan kosong, vertex dia adalah pintasan Y. So dia duduk tengah-tengah ni. Kalau B sama dengan kosong, dia duduk tengah-tengah. Okey. Tapi kalau B awak makin besar, B awak, makin ke kiri dia. Makin kecil B awak, makin ke kanan dia. Faham? B besar Kiri. Kiri ke? B kecil Kanan. Awak ingat B kecil kurang dosa, tak buat dosa banyak, kita lebih amalan ke kanan. Kalau banyak dosa, kita ke kiri. Awak ingat macam itulah. Boleh tak? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Ni faham Sekejap lagi cikgu tanya. Okey. Kalau nilai C pula, senang je. Kalau nilai C berubah apa? C makin besar, makin naik ke atas. C ni mewakili apa? Pintasan Y. Senang je. Kalau C awak, kedudukan graf berubah ke atas atau ke bawah. Dia atas bawah je. C besar naik atas. Sebab C besar maknanya nilai positif. Makin positif nilai, makin ke atas. Bagi negatif nilai, makin ke bawah. Itu sahaja. Boleh tak? Dia C ni menunjukkan atas bawah. So awak ingat. Awak ingat apa? A berubah, dia akan jadi apa? Kembang kecut. Kembang ataupun kuncup. Ataupun apa? Kuncup Kuncup ke? Tak. Ikutlah apa-apa. B kanan kiri. Dia shifted to the left or to the right. C atas bawah. Faham dek? Boleh? Boleh? Boleh Alright. Okay, settle. Settle je lah. Tu je kesan perubahan. Tak ada apa-apa. Okey je. Okay, ni cikgu dah ajaran ni tadi. Okay. Soalan ni sama je. Jom kita buat kejap. Cari julat nilai. Yang ni awak faham Yang ni awak faham dah Yang kesan perubahan ni awak dah faham?
Cikgu, Ya. kalau nilai C makin besar, makin naik ke makin turun? C makin besar. Okey, apa nilai C awak? Okey, contoh cikgu bagi macam ni. Contoh macam ni lah. Gerah awak macam ni. Okey, macam ni. Kan? Tak tengah-tengah. So, contoh C awak yang pertama adalah 5, C 6, C 10. So, makin besar ke makin kecil ni? Makin besar, betul? So, dia akan naik atas. Dia kan makin positif kan? Faham? So, kalau C awak, dari C5 dia jadi apa? C3, C negatif 1, C negatif 5. Apa berlaku kat dia? Dia makin turun, makin turun, makin turun. Faham? Faham. Faham Boleh okey. So, boleh kita teruskan satu soalan, dua soalan malam ni sebelum kita tutup kelas kita malam ni? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey. So, cari julat. Okey, julat. So, julat ada ketaksamaan. Nilai siapa? Nilai P. Dia bagi. Oh, dia bagi cikgu yang ni tak ada sama dengan kosong. No worry sayang. So, dia adalah dalam keadaan fungsi kuadratik. So, awak masih lagi kuadratik. So, walaupun dia adalah fungsi kuadratik, dia masih lagi fx sama dengan ax square plus bx plus c. So you can identify the value of a, b and c. No worry. Okay, faham? Okay. Tapi condition dia kata mempunyai dua pintasan x. Okay, apa maksud dua pintasan x sayang? Dua pintasan x. So, nampak tak? Dia memintas, ini maksud dia. Memintas pada dua titik, menyilang pada dua titik. Maka, membawa maksud penggunaan pembeza layan dia adalah yang ini. Faham anak? Boleh? Boleh tak? Boleh Okay. So, siapa A awak? This is your A. This is your B. Setuju? And this is your C. So, dia suruh guna B as, bukanlah dia suruh, awak tahulah daripada penyataan tu awak kena guna yang tu. So, you akan guna B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. So, B awak adalah, ni kita boleh darab masuk ke dalam je ni, senang. 8P, sorry, 4P kan? A awak P tambah 1, C awak 2P. Okay. More than 0. Oh, boleh tahan enggak ya ni kalau kembang? So, 4 darab 4, 16P kuasa 2. 4 darab 8 berapa? 8, 16, so 4, 32 4 darab 8. Negatif 64. Tambah 8 darab 8, 64. Setuju? Yang ni pula negatif P, yang ni negatif 4P. Darab pula dengan 2P. So, negatif berapa? 8P kuasa 2. Negatif 4 jadi negatif 8. Betul tak? 8P. More than 0. Awak darablah satu-satu elok-elok. Okey. 16P tolak 8P kuasa 2. You dapat 8P kuasa 2. Lepas tu negatif negatif 64 tolak 8. Negatif 72P tambah 64 more than 0.
Boleh kecilkan sifir 8? Boleh kan? Ni P kuasa 2 tolak 72 bahagi 8, 9P tambah 8P. 8P pula. Okay. So, dalam keadaan ni kena settle pakai apa, Dik? Ni apa ni? Ni siapa ni? Ketaksamaan kuadrat. Tik. Yes. So, kena settle pakai apa ni? Graf. Pandai pun. So, kena buat factorization lah dulu. Buat factorization. P. Macam ni. 8 boleh ke ni? Negatif 9 boleh kan? 8 dengan 1, betul? Negatif. Setuju? Setuju kan? Boleh kan? So, P sama dengan 1. P sama dengan 8. So, you buat graf. Senyum. 1, 8. Simbol U lebih besar. So, telinga. So, your jawapan pertama adalah P lebih kecil daripada 1. P lebih besar daripada 8. Siap. Okay, boleh? Faham? Faham. Okey. Faham Boleh Tak, sebenarnya kalau awak betul-betul memang boleh kuasai, insya-Allah okey je. Kan? Betul tak? Okey je sebab awak boleh kuasai. InsyaAllah awak boleh buat dengan baik. Okey, so untuk malam ni okey? Faham ke apa cikgu ajar awak malam ni? Faham. Faham. Sekejap, cikgu screenshot sekejap. Cikgu hantar kat grup awak. So, siapa yang tak masuk malam ni, cikgu tak ulang dah ni tau. Nanti cikgu share video, you all ulang lah tengok video tu. Boleh? Cikgu nak tanya, Boleh. Nak tanya apa? macam mana boleh dapat negatif 8P2? Negatif? 8P2. Yang ni ke? Ni? Okey. Okey. Ni dapat kat sini. Okey, cikgu tunjuk yang ni Negatif 4 darab P. Dapat berapa? Negatif 4P. Okey, negatif 4P. Sekejap saya tulis kat sini dulu. So yang ni, okey, jap. Saya bagi satu step lagi kat sini. Negatif 4 ni darab dulu masuk dalam bracket. So you akan dapat negatif 4P tolak 4. Lepas tu you ada lagi dalam bracket ni 2P. Lepas tu you darab balik. Negatif 4P darab 2P. Sebab tu you dapat negatif P kuasa 2. Lepas tu negatif 4 darab 2P. Then you dapat negatif P. Negatif 8P. Nampak? Faham? Nampak. Okay. Alright, good. Good question. Kalau tak tahu tanya je. Jangan segan-segan. Okay, kalau awak rasa macam macam tak faham je ni, tanya je. Macam dalam kelas pun awak tanya kan kalau awak tak faham. So sama je walaupun dalam kelas online pun awak boleh tanya. Okay, so untuk malam ni faham? Faham tak? Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita dismiss kelas, boleh awak jawab soalan ni? I love this question. So saya nak awak jawab. Boleh? Saya bagi berapa minit awak nak? Berapa minit awak nak? 2 minit cukup? Okay. Saya bagi hint macam ni je. Okay. Kita settle hint lepas tu awak sambung Saya bagi hint dulu lepas tu awak sambung. Okay. Cari nilai M. Dia sebut tak julat? Awak senang je awak nak detect soalan ni. Soalan ni ada ketaksamaan ke tidak? Okay. Dia sebut apa? Cari nilai M. Dik,
Kalau dia kata cari nilai M, mesti awak guna sama dengan sebenarnya. Tu adalah trik-trik yang untuk nak mengenal mana formula awak nak guna. Faham, Dek? Okey. Lepas tu dia kata jika paksi X adalah tangent. Dek, apa maksud tangent? You ingat tak tangent? You belajar form 3 kan tangent ni. Tangent tu apa maksud dia? Cuba you recall balik. Apa dia? Tangent tu apa maksud dia? Dia bersentuhan ni. Bersentuh apa? Dia bersentuh dengan dia punya garis. Okey, pada berapa point? 1. Ya, pandai. Sentuh pada satu titik sahaja. So ingat lagi tak tadi? Ni, yang graf ni. Cikgu tunjuk. Dia apa ni? Dua punca nyata dan sama. Ingat tak? Sebab dia sentuh satu titik. So satu titik ni kita panggil juga dengan perkataan tangent. So kita come out dengan guna pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So tolong take note. So tangent ni bersentuh pada satu titik sahaja. Faham adik? Boleh? Boleh. Okey, lepas tu dia bagi kuadratik dekat awak. Okey, ni kuadratik awak. So you identify lah. A you apa, B you apa, C you apa. Okey. So, cuba kira dan jawapan dia cuba awak keluarkan. Jawapan dia adalah M sama dengan negatif 1/8. Boleh kira? Saya bagi 2 minit. Cuba kira. Dapat tak? Siapa dah siap awak boleh hantar dekat grup. Saya tengok mana-mana satu, salah seorang. Lepas tu kita share. Lepas tu kita boleh dismiss kelas lah. Okay, kira sekarang. Siapa dah siap terus je. Screenshot. Hantar ke grup. Oh, dah ada yang hantar. Oh, Amar dah siap dah. Oh, Amar. Lita buka gambarnya. Sekejap. Okey. Ni jawapan Amar. So, where is your kuadratik Amar? Lain kali tulis kuadratik awak. So, cikgu tambah sikit. Fx sama dengan, apa tadi? 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. Okey, ni jawapan Amar Boleh tulis sikit Amar. Okey. So Amar kata A sama dengan 2, check. B sama dengan 5, check. C sama 3 tolak M Oh, okey, cikgu tertinggal. Okey. Okey. Okey, check. Amar, you pakai B kuasa 2 tolak 4AC Amar. Mana hilang sama dengan U? Sama dengan kosong tak ada. Lepas tu tiba-tiba ada kat bawah. Mana boleh macam tu? Dia kena ada daripada atas. Okay. So B kuasa 2. Jangan biasakan tulis macam ni. Put in bracket. Boleh? M kuasa 5 kuasa 2 tolak 4. A awak 2. C awak 3 tolak M. Correct. So negatif 4 darab 2 negatif 8. Betul. You darab masuk ke dalam. 8, 16, 24. Negatif 24. Betul. 5 kuasa 2 25. Betul. Negatif 8 positif 8M betul. Sama dengan kosong. So 25 tolak 24 1. You pindah negatif. Oh, complicated juga ni. So 8M sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 1/8. Okay, check. Alright. Okay. Faham? Faham? Boleh? Boleh Okay, yang mana cikgu tegur tu take note. So pastikan kalau you guna B kuasa 2 kan, you tahu you pakai rumus B kuasa 2 4AC sama dengan kosong. Maknanya daripada awal mesti sama dengan kosong. Dan jangan biasakan menulis M 5 kuasa 2 macam ni. Jangan lupa untuk letak bracket dahulu baru ada kuasa 2. Okay. Yang lain perfect lah. Okay. Check. Bagus. Okay. So, faham untuk malam ni?
Faham untuk malam ni? Faham. Okay. So penting tau, sangat penting kalau awak double check dengan bila saya minta awak buat. So barulah nampak kalau kita buat kesilapan di mana-mana. Okay, settle untuk malam ni. Good job. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Ada tak apa-apa nak tanya cikgu? Ada siapa-siapa nak tanya? Faham untuk malam ni? Tak ada. Okay. So, faham Alhamdulillah. So, kalau faham boleh bagi reaction faham tu. Thumbs up. Kan? Awak boleh react kan? Okay. Oh, bagus lah you all. Okay, so settle untuk malam ni. Okay, kalau faham, kita jumpa. Kalau cikgu tak bersalin lagi lah. Kita jumpa minggu depan. Okay, so minggu depan, cikgu akan terus masuk pada graf. Kita lukis graf. Habis settle graf tu, habislah. Habis bab 2. So, kita akan pergi terus kepada